Yang saya nampak kita dah ada 45 orang dekat sini. So boleh saya tahu tak semua dari mana? Boleh buka mic and beritahu. Kita akan mula dalam masa 2 minit lagi. Saya Linda dari Melaka. Oh, okey. Saya Rabiatul daripada Terengganu. Okey, Fatih Farhana daripada Kajang. Oh, semua jauh-jauh Lagi Saya ada dari Selangor? Saya Natra dari Kampung Melayu Subang. Okey, Selangor. Negeri Sembilan ada tak? Tak ada. Dah ada saya. Okey. Dari Johor? Saya Nadia daripada Johor baru. Okey, hai Nadia. Macam kenal. Dr. Lizzie dari Johor. Okey, dari Johor ada. Dari Saya Jane Sabah dari atau Sarawak ada tak? Assalamualaikum, saya Teacher Noi dari Tawau Sabah. Dari Sarawak Sabah ada. Sarawak ada tak Sarawak? Saya Jane dari Kepung. Hai Jane. Hai, Thank you. actually I asal dari Tawau juga. Oh, okey, ada orang kampung Teacher Noi lah nampaknya. Ada orang kampung lah. Alright, terima kasih Sorry sebab semua. I punya video tak boleh ni, tak berapa line, tak berapa baik. Okey, tak apa. Alright, kita dah jam 10.10. So saya rasa kita boleh start sekarang. Okey semua? Alright. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum tu saya nak minta hadirin untuk tutup mic supaya tak ganggu perjalanan forum kita pada hari ini. Dan kalau ada soalan boleh tanya kat ruang chat. Nanti pada penghujung forum kita akan minta panel untuk jawab. Okey? So hari ini saya adalah moderator anda untuk forum pendidik berkualiti di manakah anda. Jadinya saya nak start dengan serangkap pantun. Pohon selasih tumbuh sebatang, sayang merbah di dahan cemara. Terima kasih dan selamat datang. Kalimah bismillah pembuka bicara. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat ilahi kerana hari ini kita dapat bersama-sama berjumpa di dalam forum pendidik berkualiti di manakah anda bersama 3 panel kita yang akan mengupas tajuk ini. Saya pasti ramai yang hadir hari ini nak tahu sangat pasal tajuk ni, betul tak? Okey. So, marilah kita membuka majlis kita pada hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga forum kita pada hari ini berjalan lancar dan diberkati oleh Allah. Al-Fatihah. Okay. Let's go. Haji jangan tekan, Ji jangan tekan. Mandi. Jangan hutan. Okay, saya minta siapa yang buka mic boleh tutup tak? Sebab saya dengar ada Kakak baju tu kakak. Hidayah punya mikrofon tolong on dulu Hidayah. Alamak. Okey dah ada dah suara. Okay, tadi tak ada ke? Aduh, sorry. Kejap. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua dan
Terima kasih kerana hadir pada forum hari ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu terhormat kita, pensyarah kami, Puan Eni Zaniza binti Yasir yang cantik bertudung pink hari ini. Hai Puan Eni merupakan pensyarah kami dalam subjek profesionalism guru pendidikan awal kanak-kanak. Okey, pensyarah-pensyarah kami dan para panel kita, Teacher Noh, hai, Teacher Ina dan Puan Ida, rakan-rakan seperjuangan, pengusaha Taska yang saya nampak hari ini ramai juga yang hadir. Okey, para ibu bapa, para pendidik, yang ini pun saya nampak ramai hari ini yang berminat dengan tajuk kita hari ini dan para hadirin sekalian. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi untuk permulaan ni marilah kita berkenalan dengan para panel kita, iaitu panel kita pertama, Teacher Noh, Puan Noriah binti Kamarul Bahrin. Teacher Noh seorang yang sudah berpengalaman selama 20 tahun dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak dan mempunyai taska dan tadika di Keluang. Jadinya Teacher Noh mempunyai banyak pengalaman sebagai pendidik dan juga sebagai seorang pengusaha. Okay, saya tunggu Yaya untuk slide. Dan Dah ke saya tak nampak? Okey. Okey, kita punya panel pertama berasal daripada Keluang Johor, sudah berkahwin, mempunyai 4 orang anak dan seorang penantu. Hobi beliau adalah travel. Makanan kegemaran beliau adalah nasi Arab. Pengalaman paling best bagi beliau bila berjaya menjalani setiap ujian hidup yang diberikan olehnya dengan redha. Dan memori paling indah bagi Teacher Noh adalah semasa menunaikan umrah 13 tahun yang lalu. Terusnya. Nampak. Okey, ini adalah taska Teacher Noh, taska idaman hatiku dan pusat jagaan idaman hatiku yang terletak di Keluang. Jadi Teacher Noh, boleh tak saya nak tahu Teacher Noh suka tengok cerita apa? Assalamualaikum semua. Saya suka menonton cerita investigation lah. Oh, okey. Antaranya salah satu yang Teacher Noh paling minat? Semua filem-filem yang CSI tu saya suka. Tak tahu nak jadi, mungkin dulu minat nak jadi apa macam nak jadi polis tak minat juga. Tapi mungkin tak tahu dia macam thrill sikit kan. Mencari solution, pergi investigate, gitulah saya minat. Terima kasih Teacher Noh. Okey, seterusnya panel kita yang kedua. Puan Adlina Johari. Yang ni special sikit sebab dia ada sediakan kita sebuah video untuk kita tonton. Alright.
Puan Azlina Johari atau dikenali sebagai Teacher Ina merupakan seorang yang banyak membuat advokasi dalam pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Beliau juga merupakan Wild Nature Educational Psychology yang telah mempunyai 15 tahun pengalaman dalam dunia pendidikan awal kanak-kanak, iaitu beliau ada sebuah taska di Setia Alam. Beliau sangat suka backpacking seperti yang kita nampak kat dalam video tadi, dan skydiving. Bagi saya beliau sangat beranilah membuat skydiving. Okay. Teacher Ina, saya teringin nak tahu, Teacher Ina minat tak pasukan bola sepak? Boleh saya tahu Teacher Ina minat pasukan yang mana? Ya, pun tajuk tu lagi. Tanya minat cikgu malah biasa. Assalamualaikum semua. Saya Teacher Ina. Okey, dulu masa sebelum berkahwin saya memang minat sangat Manchester United. MU dah had fun MU, memang muka saya ada dekat setiap kali game memang ada. Tapi sekarang tak berapa sebab saya suka dengan Alex Ferguson. Tapi since Cristiano Ronaldo dah datang balik, mungkin saya kena fikir balik. Thank you, Daya. Right, sama-sama. Terima kasih juga Teacher Ina. Kau apa tak gambar? Perkenalan pula dengan panel kita yang ketiga, iaitu Puan Hidayah binti Roslan ataupun dikenali sebagai Puan Ida. Puan binti Roslan merupakan parenting course Yang semalam yang pegawai tu punya berapa ratus orang? 600 atau 700? minta off-cam mic boleh tak? Okay, panel ketiga kita adalah Nur Hidayah Roslan atau panggilan mesranya Ida. Beliau merupakan penulis parenting session sharing di Facebook beliau sendiri. Beliau sangat suka ilmu parenting selepas menghantar anak beliau ke taska. Okey, pekerjaan sebenar beliau adalah chemist di Nishin Global Research Center Sdn Bhd. Beliau telah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak. Anak beliau pernah dijaga oleh ibu bapa beliau, mertua, serta jiran dan taska. Hobi beliau adalah travel, outdoor dan berenang. Makanan kegemaran pula adalah Japanese, Korean, Malaysian, Western food. Tempat yang meninggalkan memori adalah Gunung Bromo, Indonesia dan Krabi dan Thailand. Okay, so basically beliau suka travel lah. So saya nak tanya hari ni Puan Ida live dekat mana tu? Soalan cepumas kan? Saya live berpemandangankan laut. Oh, hari ni. tempatnya rahsia ke? Apa? Tempatnya rahsia ke? Dirahsiakan. Okey, kita tak nak kacaulah privasi Puan Ida. Okey, terima kasih Puan Ida. Okey, sekarang saya akan start lah berkenaan tajuk kita, pendidik berkualiti di manakah anda? Okey, pendidik. Dalam Kamus Dewan edisi keempat, pendidik ini adalah orang yang mendidik ataupun bahasa mudahnya adalah guru. So kita tahu setiap orang akan ada guru secara formal atau tak formal. Kalau formal tu macam kita pergi sekolah, kita pergi universiti. So semua tu guru kita. Okey, manakala kualiti pula adalah kecemerlangan biasanya yang tinggi. Kalau kita kata barang yang berkualiti biasanya barang yang mahal, betul tak? Jadinya untuk kes pendidik ni, pendidik yang mahal lah bagi saya. Dia macam susah nak cari tapi tidak mustahil untuk kita dapat. Okey, menurut kajian, pengasuh atau pendidik merupakan watak utama dalam pembentukan diri kanak-kanak selepas ibu bapa dan diibaratkan seperti ibu kedua dalam kehidupan kanak-kanak. Seperti yang kita tahu sekarang ramai ibu bapa yang bekerja dekat luar. Jadinya nak tak nak mereka terpaksa menghantar anak mereka ke taska atau ke tadika. Jadinya pendidik di taska dengan tadika akan menjadi ibu kedua untuk mendidik anak tersebut. Okey. So bagi saya pendidik taska dan tadika adalah sangat penting dalam diri kanak-kanak sebab 90% otak kanak-kanak berkembang di bawah umur 7 tahun. Jadinya pendidik taska ni kena kerja betul-betul untuk memastikan otak kanak-kanak ni berkembang dengan baik. Kalau tidak akan ada kelompongan dalam otak kanak-kanak dan mereka membesar dalam keadaan yang
trauma. Okay, mari kita tengok realiti kelayakan pendidik awal kanak-kanak di Malaysia. Okey, seramai 22,971 iaitu 44% guru pendidikan awal kanak-kanak mempunyai diploma. So dia punya jumlah tak sampai separuh lah, tapi bagi saya agak tinggi. Okey, seterusnya 28,754 iaitu 55.6% guru tiada diploma, iaitu 5,527 dari sektor awam dan 23,327 daripada sektor swasta. So kita boleh nampak kat sini sektor swasta yang kekurangan teacher yang ada diploma. Okay, lepas ni kita akan rungkaikan sama ada kelayakan ni penting tak untuk jadikan teacher ni guru yang berkualiti. Okay, seterusnya 3,087 guru dari swasta adalah muda, tidak berpengalaman, bergaji rendah dan tiada kelayakan profesional. Seterusnya 13,800 iaitu 80% masih tidak ada minimal kursus asuhan permata KAP. Yang ini khusus untuk pendidik di taska. Jadinya sangat sikit lah kita punya ratio antara 20 dengan 80. Okay. Seterusnya kita akan bertanya kepada panel kita yang pertama. Boleh Kak Noh? Teacher Noh dah berkecimpung dalam bidang taska dan tadika selama 20 tahun. Saya pasti Teacher Noh telah jumpa ramai pendidik dan handle pendidik yang bermacam ragam. Jadi pada pendapat Teacher Noh, apa ciri-ciri pendidik berkualiti? Adakah dari segi pengalaman beliau atau sikap pendidik itu sendiri? Boleh Teacher Noh terangkan dengan lebih lanjut? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Melalui pengalaman yang saya telah tempuh untuk mendapat ciri-ciri pendidik berkualiti ni, dia sebenarnya pendidikan tu sangat penting. Maksud saya background daripada qualification dia dan juga pengalaman tu membantu dia untuk menjadi lebih mantap. Sebab dia sekadar pengalaman je pun, kadang-kadang bila ada, kita ni pendidikan sentiasa berubah di Malaysia, di Malaysia ni. Jadi jika dia tiada pendidikan pun dia akan jadi macam kurang berkualiti. Bagi saya. Okay. Apa antara ciri-ciri pendidik berkualiti? Kalau ikut pengalaman Teacher Noh handle taska dengan tadika selama 20 tahun ni. Okay. Tak ada slide. Sekejap ya, slide. Okay, next. Soalan. Okay. Ciri-ciri tadi Okey. Bagi pendapat saya lah ya. Okey, sebab setiap orang berbeza punya pendapat. Okey, pendapat saya dalam untuk kita cari ciri-ciri pendidik yang berkualiti tu, tak kira dia pendidik ataupun pembantu iaitu PPM, pertamanya kita perlu lihat adab dia. Kerana bila once kita dipanggil panggil guru, selamanya kita akan dipanggil guru. Kerana guru ni adalah pendidik ni adalah satu satu bidang career yang dipandang mulia. Jadinya bila adab tu tidak dijaga, dia tidak jadi kita akan dipandang rendah lah sebenarnya. Satu adab, kemudian pendidikan. Bagi saya pendidikan sangat penting. Kerana jika pengalaman saya pada tahun awal-awal pembukaan PHG di Keluang ni, saya tidak mungkin kita agak sukar untuk mencari guru-guru yang
mempunyai diploma ke awal kanak-kanak ni memang susah pada zaman awal 90-an dulu. Pada 2 tahun awal 2000 pun tak payah nak cari. Jadi saya pun macam pakai ambil je lah. Kata orang apa, pakai interview macam tu, dia ambil je. Jadi saya mengalami fasa-fasa yang susah lah untuk groom kan. Jadinya lepas tu pengalaman juga penting kerana selepas beberapa tahun ni dalam 2018 saya baru mula untuk mendapat circle yang lebih tepat lah, senang cerita, yang betul. Kerana circle ni yang boleh bantu kita untuk center kita naik. Pada awal-awal tu agak macam banyak kelang kabut lah sebab kita pun, mungkin saya sendiri pun kurang ilmu. Sebab saya pun bermula dengan sebagai guru tadika, kemudian di sebuah tadika di Keluang ni, kemudian saya dapat jadi seorang supervisor, kemudian kemudian saya bekerja, baru saya buka sendiri selepas ada keyakinan. Jadinya lepas ada pengalaman tu membantu, kemudian disiplin diri. Daripada awal dia datang interview tu kita boleh lihat adakah orang ni berdisiplin ke tidak. Apalah pada awalnya. Seperti kalau kita set waktu interview pukul 10, dia tak datang-datang. Itu pun salah satu ciri-ciri kita boleh lihat. Okey. Lepas tu pewatakan. Seorang guru ni pewatakan dia memang perlu menarik lah bagi saya. So antara TPHD punya mission, visi dan misi kita perlu cikgu yang bukannya dia cantik sentiasa, bukanlah dia perlu datang cantik apa semua, tapi pewatakan dia jadi sedap mata memandang. Anak-anak pun seronok tengok melihatnya, dan ibu ayah pun rasa yakin nak tinggalkan anak-anak dengan cikgu yang berpewatakan menarik ni. Okey. Kemudian ilmu am, contohnya masa kita, mungkin dia bukan awal pendidikan kanak-kanak dalam dia punya education dia, tapi kalau dia mungkin daripada bidang lain, kita boleh groom juga. Cara kita berbual tu dalam interview tu kita boleh nampak dia macam mana. Jika kita bagi soalan-soalan yang general, maknanya kalau sebenarnya bagi saya lah dalam pendidikan awal kanak ni, bila dia ada passion, kita boleh bimbing dia, kita boleh groom dia, boleh jadi pendidik yang lebih baik. Okey, itu dulu. Okey, terima kasih Teacher Noh. Saya pun rasa semua penting, tapi yang penting yang paling saya suka Teacher Noh sebut tadi adalah passion. Sebab kalau dia ada diploma dalam pendidikan awal kanak-kanak tapi dia tak passion, so benda tu tak jadi juga. Okey. Seterusnya kita beralih kepada panel kita yang kedua, Teacher Ina. Boleh Teacher Ina? Okey, Teacher Ina telah berkecimpung dalam pendidikan awal kanak-kanak selama 15 tahun. Namun secara realitinya Teacher Ina telah terlibat secara tidak langsung melalui ibu Teacher Ina yang merupakan guru pendidikan khas. Bolehkah Teacher Ina kongsikan pandangan Teacher Ina, siapa yang kita boleh maksudkan sebagai pendidik yang berkualiti melalui pengalaman Teacher Ina? Okey, terima kasih Daya. Okey. Jadi pendidik berkualiti tu pada saya sangat subjektif. Berkualiti sangat subjektif, which is tiada aras tanda yang sama untuk semua orang. Dia akan fit kepada pengusaha tu, dia nak bawa taska atau tadika je bagaimana. Kalau macam, sebab saya dah pergi ke banyak taska tadika, bukan saja di Malaysia, saya dah pergi di Singapura, di Thailand, di Korea, di Jepun, di Indonesia terutamanya. Indonesia dah lebih daripada 30 taska tadika saya pergi. Jadi setiap taska tadika atau di sana panggil PAUD dan TK, mereka mempunyai target yang berbeza. Jadi dia punya staff ada depends kepada pengusaha dia sendiri. Okay, so kalau nak kata pandangan saya tu, mungkin pandangan tu berat kepada saya lah. Kalau saya mencari staff very simple. The first thing first, saya tengok jiwa. Okay, the first thing first saya tengok jiwa ialah bagaimana saya tengok jiwa, which is itu adalah saya punya bonus point. Saya adalah psikologis, which is itu memang kerja saya daripada dulu lah, duk tengok jiwa kan. So kita tengok passion, which is saya setuju dengan Kak Noh.
passion, tapi passion kita letakkan yang nombor 1. Pendidikan saya letakkan kepada nombor 2 ataupun bonus. Bonus mereka kalau mereka ada pendidikan, tak kisah pendidikan apa-apa, tapi mereka ada passion, saya terima. Kalau mereka tak ada pendidikan, tapi mereka ada passion pun saya terima. Tak ada masalah. Sebab ilmu kita boleh belajar dan ilmu bukan sekadar di kertas. Ilmu tu ada banyak cara belajar ilmu. Okay? Di kertas, yes ilmu. Bukan kertas pun juga ilmu. Ingat kita ada 3 cara belajar, VAK, visual, audio dan kines. Okay? So untuk orang kines, saya mewakili orang kines. Kita tak sentiasa belajar di kertas. Kita belajar melalui blend into the scenes. Okay? Jadi kalau tanya saya, pendidik berkualiti saya tak ada tips, saya tak ada aras tanda. Tapi yang pertama saya akan tengok passion. Benda yang lain sebab manusia ni pelbagai adalah bonus yang dia synchronize dengan keperluan staff yang saya nak cari. Sebab pandangan saya kan. Kalau orang tu buka tempat pusat berkeperluan khas, sebabkan mak saya dulu adalah guru pendidikan khas. Saya dah membantu je sejak saya umur 6 tahun daripada saya tadika dulu. Apa yang saya ingat, apa yang mak saya cari, mak saya kata nak cari orang yang sabar. Nak cari orang sabar, nak cari orang yang sabar. Tapi saya nak cari orang yang patient. Jadi kita punya target yang pertama tu adalah lain. Itulah saya punya jawapan untuk soalan ni, Jaya. Thank you. Terima kasih Cik Gina. Saya ingat Cik Gina bomoh kanak-kanak je, rupanya boleh ni juga untuk staff juga. Lepas ni boleh kita ni untuk cari staff. Okay. Saya setuju dengan pandangan Cik Ina sebab kalau macam staff tu dia tidak sesuai dengan pengusaha, so dia takkan lama kerja di taska tu. Jadinya yang passion pun sangat penting. Ni dah 2 kali kita dengar pasal passion kan. Okay, panel kita yang ketiga, Puan Ida. Puan Ida telah menghantar anak kepada ibu Puan Ida sendiri, pengasuh di rumah dan juga taska. Boleh tak teacher Puan Ida bagi pandangan apa perbezaan penjagaan anak oleh ibu Puan Ida, pengasuh dan juga pendidik di taska? Okay. Terima kasih Puan Moderator. Okay, pada pandangan saya ada beza antara menghantar kepada mak atau mertua sendiri, taska dan pengasuh. Bila kita hantar dekat mak atau mertua ni, fahamlah nenek-nenek kan. Kadang ada yang overprotective, ada yang Asian parenting ke, kita tak tahu sebab semua orang berdasarkan pengalaman sendiri. Okay, kalau untuk pengasuh pula, pengalaman saya sebelum ni saya pernah menghantar kepada pengasuh semasa taska tutup sekejap atas sebab saya ada perkara urgent saya kena selesaikan dekat lab. Jadi saya minta jiran saya jagakan anak saya. Masa tu anak saya Humaira umur dalam 1 tahun lebih. Lepas tu dalam umur 1 tahun lebih ni, dia kanak-kanak biasa dia susah nak berpisah kan. Dia nak ikut je kita ke mana. Masa tu pengasuh tu kata dekat saya apa tahu? Pengasuh tu cakap dekat saya, bebal lah anak hang ni. Kita macam kenapa pula, apa yang bebal ni? Kita macam kenapa, apa salah kita kan? Lepas tu macam bila saya fikir-fikirkan semula, kerana pengasuh ni tiada ilmu pendidikan awal kanak-kanak. Seterusnya kalau pengalaman saya hantar di taska pula, taska sebelum ni yang saya hantar anak-anak saya, dia macam tangkap muat je, nak jaga ala kadar je. Maknanya masa tu saya memang tak bagi gadget dekat anak-anak saya, TV ataupun handphone, tapi indirectly saya tak baru tahu yang taska tu memang buka TV. Saya tak pasti berapa lama pendedahan gadget kepada anak-anak saya sebab semasa saya hantar ke taska yang baru, saya baru perasan taska yang baru ni dia lebih pada child center
tempat yang child center memang memenuhi keperluan anak-anak. Tiada buaian, tiada TV, tiada gadget, tiada puting ataupun tiada walker sekalipun. Sebab masa tu saya boleh nampak anak saya Humaira masa tu 1 tahun lebih kan. Dia berjalan jatuh. Berjalan, lepas tu macam nampak dekat depan ada meja ke apa, dia terlanggar. Lepas tu ada teacher masa tu tanya saya, awak ada bagi walker ke? Saya kata tak ada. Lepas tu saya fikir-fikir semula mungkin akibat daripada pendedahan TV di taska lama lah. Itu pandangan saya lah tentang perbezaan antara hantar dekat mak, mertua, pengasuh dan taska itu sendiri. Terima kasih. Okey. Jadi saya boleh simpulkan Puan Ida suka hantar anak ke taska yang last kali lah sekarang ni. Puan Ida hantar lagi kan? Alhamdulillah, saya masih hantar anak-anak saya ke taska sekarang kerana kepercayaan saya kepada taska tersebut lah. Okey, terima kasih Puan Ida. Sama. Okey, seterusnya kita sambung dengan Teacher Noh balik. Okey, Teacher Noh, sebagai pengusaha taska dan tadika, kita mestilah menaikkan kualiti pendidik kita. Tapi bila kita offer untuk sambung belajar, mereka ada je alasan nak tolak tawaran tu. Maksudnya macam busy lah, tak ada kekuatan untuk sambung. Jadinya sejauh mana usaha Teacher Noh dalam melahirkan pendidik yang berkualiti di taska Teacher Noh, dan boleh Teacher Noh ceritakan tak pengalaman Teacher Noh sambung SKM Sijil Kemahiran Malaysia bersama staf Teacher Noh? Kalau saya tak silap dalam 7 orang, betul tak Teacher Noh? Ya, betul. Okey. Okey. Seperti yang saya cakap sebelum ni tadi, saya punya sebelum ni saya ambil cikgu yang memang tak ada diploma. Tapi bila kita dah lama ni, mana yang masih stay dengan saya lah masa tu. Jadi kita bila di kerajaan KPM wawarkan pada tahun 2000 berapa dia tu ya? 2000 ke tak silap. Guru tadika perlu ada diploma. Tapi masa tu kita pun macam tunggu relax dulu lah kan. Sebab masing-masing rasanya ramai yang dah lama. Tapi kita memang tak ada, based on pengalaman je. Jadi soal pengalaman, termasuk saya sendiri, saya pun bukan dalam bidang yang ini kita belajar. Jadi saya pun cakap masa tu ada offer daripada kawan di JB, Puan Linda. Dia ada offer untuk ambil SKM ni lah. Jadi saya pergi dengar dulu taklimat. Lepas tu balik saya cakap, cikgu, you all nak tak sama-sama belajar? Lepas tu alhamdulillah lah, ada 7 orang tu nak pergi, nak join juga. Jadi kami pun sama-sama lah ambil. Tapi dengan saya sendiri saya ambil juga. Sebab saya bukan dalam bidang tu, walaupun KAP ada kursus-kursus yang lain semua dah ada, tapi kita nak dapatkan qualification tu. Jadi sama-sama lah kita struggle belajar sama-sama untuk mendapatkan tu. Tapi sebelum ni kalau macam kursus-kursus tu alhamdulillah lah, di center saya sendiri mereka, kalau macam kita suruh pergi kursus ke apa ataupun sama belajar tu ada. Sebelum kami adalah level cikgu 3 orang dia ambil batch, ambil diploma di universiti apa tu, City University tak silap, 3 orang. Tapi sekarang semua dah tak ada cikgu tu. Mereka ambil dulu universiti tu yang diploma sampai dia grad lah. Lepas tu baru kami di pertengahan orang belajar tu kami ambil SKM. Sebab masa tu dia pakai duit yang banyak. Kalau SKM ni duit dia tak di SKM DKM ni dalam berapa ratus je, 300 lebih lah, 380 tak silap masa tu. Jadi kami daftar dan belajarlah, buat paperwork, dipanggil tu ya, buat dia punya tesis, kita buat kerja projek tu. Masing-masing punya tajuk lah, pilihan apa yang dipilih. So time nak sambung SKM tu ada tak cabaran Teacher Noh rasa macam susah lah time tu? Susahnya ialah nak sesuatu memang kena berkorban. Jadi satu kami macam hari Khamis selalunya kelasnya malam kan. Jadi kami Khamis cikgu yang nursery habis pukul 6, kami geraklah balik dulu, ada orang jumpa keluarga tukar baju. Jadi kita gerak dalam pukul 7
maghrib tu kat jalan lah senang cerita. Jadi malam kita sampai stay kat JP tu, kita stay lah buat kita study lah sama-sama. Dengan sampai kadang ada sampai tak tidur malam lah sebab kita nak rushing kan benda tu. Cikgu ni mana yang yelah ada badan anak kecil, macam Cik Aini masa dengan baby lagi anaknya. Macam ada jugalah yang suami yang marah, ada yang yelah jadi Teacher Nora bagi semangat lah kat mereka. Macam mana okey tak ni balik pujuk suami, ada yang mana suami macam janji nak balik pukul 2, pukul 12, pukul 2 dah sampai ke pagi. Jadi itulah yang macam masa saya faham bab-bab tu. Ni semua kami lah ni. Dia bukan buat belajar SKM ni bukannya macam belajar pelajar-pelajar universiti duduk kat ada kelas ke apa. Jadi kita ni sebab kita nak jumpa kita punya pemudah cara. Jadi dia kat mana yang selesa lah kita boleh belajar. Kita belajar dekat dia punya taska lah. Jadi kita buatlah bincang sebab dia banyak pasal dokumen-dokumen. Jadi kita kena susun apa semua sebab dia mengiktirafkan pengalaman kita. Jadi kita kumpul balik sijil-sijil apa. Dia banyak pada paperwork lah. Jadi kita ni pun kenalah belajar semua spesifik apa benda semua tu lah yang lebih nak buat apa panggil paperwork yang cantik lah senang cerita. Okey, Teacher Noh, ada soalan ni. Saya terus tanyalah sebab berkaitan dengan SKM. Berapa tempoh lama nak siapkan SKM 3 dan 4 ni? 3 dengan 4 ni kami ambil serentak sebenarnya. Itu yang pecah kepala sikit lah. Okey, jadinya dia sebenarnya taklah lama rasanya. Tapi kami ni ada slack sikit masa tu. Kami ada apa panggil miscommunication sebenarnya dengan masa tu dengan Penganjur. Apa kita panggil dia, orang yang yang kita akan present tau masa tu. Tapi kita kena di Keluang ni dia suruh kita pagi tu ke Kuantan masa tu. Jadi macam mana pagi tu kita ada kelas dengan 7 orang takkan nak tutup. Kita tak inform dengan parents semua pula tu. Jadi info tu tak sampai tau. Ada satu cikgu Teacher Aini tu yang dapat dapat info pagi tu kami patutnya berada di Kuantan. Jadi first tu dah spoil, dah hati orang tu dah marah sebab kami tak sampai. Jadinya lepas tu kami pun dah gelabah lah, penat kita buat semua ni. Tapi masa tu patutnya dalam setahun 2 tahun je kot rasanya siap cerita. Tapi kita sampai 2000 berapa baru tahun 2021 ni kami kira-kira grad lah senang cerita. Tapi PKP jadi kami grad secara berkumpulan yang kecil je lah. Boleh saya tahu juga masalah tu lah. harga untuk sambung SKM ni? Masa tu FIMAC ambil dalam 300 lebih lah. Tapi kita adalah kos-kos yang lain. Kita ada buat untuk yang BIFAL tu. Kemudian untuk binding untuk buat cover buku file keras tu adalah kos-kos lain macam kita punya pegawai tu datang dari Penang. Jadi kita pun adalah sebab kita yang kedua kita mohon suruh datang untuk uji kita balik. Sebab dia kena ada present adalah soal sesi interview tau. Jadi kita kena dia akan tanya pengalaman kita dan juga apa yang kita buat tu. Masa tu dia akan ujilah semua. Tapi itulah kami tangguhlah kos dia datang ke JB masa tu dengan kos hotel dia lah. Saya tak ingat lah, lebih kurang gitulah, harga 300 lebih lah. Okey, terima Barang kasih. memang besar cabaran. Macam dengan yang pemudah cara tu saya pun macam ada marah jugalah, cakap betul ke tidak ni. Sampai dia kata lulus tu pun cakap ya ke lulus, macam ya tak ya je lah senang cerita. Tapi sebenarnya taklah susah gitu. Cumanya itulah ujiannya tu komunikasi tu selalu salah sebab dia orang tu sana, orang sini jaga, orang yang sini jaga macam tu. Biasalah macam kita nak sambung belajar ni mesti ada cabaran kan? Sangat pengorbanan. Tapi manis lah selepas tu. Betul-betul. Jadinya saya rasa macam Teacher Noh sangat kuat dengan staff untuk sambung. Mungkin lepas ni pengusaha boleh cari info lebih untuk sijil kemahiran Malaysia sebab saya rasa kos dia murah, bawah daripada 1,000. Kalau kita sambung diploma kosnya dalam belas-belas ribu juga kan. Jadi itu peluang untuk kita lah untuk grad. Tapi dia ada syarat tak silap saya, dia ada kena berapa tahun pengalaman baru boleh ambil SKM ni, DKM ni. Dia bukan macam setahun, 2 tahun. Tu yang bila kita ada seorang cikgu tu, kita pun ingatkan dia boleh, kita pun tak clear dengan syarat-syarat tu. Ni tak boleh ni, gagal. Okay, awal-awal tu dah terus gagal.
cikgu tu terus down, sedih. Cikgu Aini nanti baru masa tu baru tahu dengan kami, dia ada berapa orang cikgu Janah ni semua baru. Jadi dia kata terus awal tu memang dia bekas JKM punya apa ya, penguatkuasa. Dia punya penguatkuasa tak silap saya. Dia memang garang. Kami dapat pegawai yang garang masa tu. Allah, kena tengking-tengking aje lah. Tapi fikir balik memang agaknya kalau tak tengking rasanya mungkin banyaklah yang kami tak belajar kot. Tapi masa tu macam saya sendiri pun sama sebab kita dalam level yang sama. Jadi kalau kena marah sama lah kita tiap hadap. Jadi saya pun rasa tak adalah aku bos ni aku kena tak ada. Macam saya rasa sama-sama. Sebab saya anggap dia orang adik-adik, kita sama-sama belajar untuk kita kita upgrade kita punya education. Kita proceed dengan kebanyakan pengusaha taska takut ibu bapa lari bila cas yuran yang tinggi dan mahal. Isu ni sensitif sikit lah. Bagaimana kita sebagai pengusaha berani meletakkan yuran selari dengan taska dan mempunyai pendidik yang berkualiti? Cina nak saya ulang balik soalan ke? Ya, sebab dengar suara orang tak dengar sangat. Okey, saya ulang balik. Dia berkaitan dengan yuran. Okey, kebanyakan pengusaha takut nak cas harga yuran yang tinggi sebab takut parent lari. Sebab saya pengusaha taska, so saya tahu jugalah isu ni. Okey, bagaimana Teacher Ina sebagai pengusaha berani meletakkan yuran yang taska child centered dan mempunyai pendidik yang berkualiti? Okay, thank you Daya. Okay, soalan yuran tinggi ke yuran rendah ni tak pernah settle sejak saya start TFA tahun 2007 dulu. Yuran tinggi, yuran rendah. Jadi isu ni dia depends kepada center lah. Tak kira lah taska ke pusat jagaan ke tadika ke apa. Once kita percaya apa yang kita bagi tu berbaloi untuk parents tu bayar, it should be okay. Pada saya tak rasa yuran saya tinggi dan saya tak rasa yuran saya rendah. Saya rasa yuran saya is on the dot apa yang kita tawarkan dengan yang sepatutnya mereka dapat lah. Jadi sebab kebanyakan kita untuk letakkan yuran kita akan tanya dekat orang, engkau tak berapa, engkau tak berapa. Kita tak boleh compare dengan orang. Tak boleh compare dengan orang walaupun orang tu selang beberapa lorong daripada taska kita. Tak boleh compare. Macam mana kita nak, saya bagi contoh lah. Orang jual nasi lemak. Orang jual nasi lemak dekat kedai sana jadi nasi lemak RM1. Okay? So RM1 lah yang kita akan dapat. Orang jual nasi lemak sana ada ayam semua dapat RM3. RM3 kita akan dapat. Tapi nasi lemak dengan ayam juga dan telur sama. Dekat hotel dia jual RM16. So RM16 apa yang kita dapat? Bukan makanan nasi lemak tu. Ialah layanan, aircon, masuk dalam dan lain-lain lah. Dan juga jaminan betul-betul halal, yakin dan lain-lain apa yang dijanjikan. Itulah yang kita letakkan dalam meletakkan yuran center lah. Pada saya kita kena take ambil semua perkara iaitu pemakanan dan lain-lain. Kita nak charge mahal tapi kita sendiri tak upgrade. Kita nak update, kita nak naikkan yuran. Tapi kita kata, saya punya mainan cantik ni. Kita ada mainan baru, saya dah order mainan baru. Kita bergantung kepada fizikal. Tapi makanan kita, nutrisi kita out. Kita masih lagi offer nasi bubur, nasi ayam sup setiap hari selama beberapa bulan. Itu adalah makanan favourite saya nampak di taska-taska tadika lah yang bagi makan tengah hari. Nasi ayam sup. Alhamdulillah kalau ada nasi. Kalau tak ada nasi, kan? Jadi kita tak boleh nak banding, orang tu tak apalah. Selalu saya dapat komen, tak apalah Cina boleh charge sampai 700. Cina punya taska dekat Setia Alam. Cina punya ni, Cina punya center, orang dah kenal. Selalu masuk TV, selalu masuk paper. Saya tak rasa paper dengan TV nak datang kalau taska saya bagi makan ayam sup ataupun nasi. Saya pernah dapat aduan di mana ada center yang makan nasi goreng, nasi tu digoreng dengan minyak sahaja. Saya kata, come on, tahun 2021 masih lagi ada yang berperanan macam berfikiran macam tu. Saya kata kita buat center, kita niat untuk anak, untuk kanak-kanak tu. Bukan kita nak kaya, bukan kita nak glamour dan bukan kita nak nampak hebat. Okay?
bila kita boleh buat rules macam tu dan kita walk the talk, itu saya punya tagline. Saya punya tagline is walk the talk and run the walk. Bila kita walk the talk, kita bukan talk. Kita walk the talk. Kita walk the talk, kita buktikan apa yang saya kata. Sebab macam TFA, kita dikenali sebagai nature-based play school. Okay, nature-based play school. So kita walk the talk. Kita memang play. Kita punya core ialah 3, iaitu play, nutrisi, dan juga bonding. Which is 3 tu memang kita tekankan. Kalau parents, anak tak bonding dengan parents, kita akan tegur parents tu. Walaupun kita macam penyibuk lah. Sibuk Cici tanya semalam berapa jam duduk dengan anak. Sibuk betul Cici nak tanya semalam berapa jam borak dengan anak. Macam tu kan. Nampak macam borak santai. Tapi sebenarnya borak tu santai yang berisi. Okay? Bukan borak santai yang membawang ke, bukan sindir-sindir ke, tak. Kita borak yang berisi. Okay, jadi bila kita macam tu, parents akan lebih santai dengan kita untuk memberitahu benda yang betul lah. Ada juga yang tak santai juga lah, memang ada lah. Cumanya kita charge berdasarkan apa yang kita beri. Bukan kita charge berdasarkan jigan bagi ni, yang ni bagi ni, tak. Okay? So apa yang kita boleh janjikan? Saya rasa kalau saya punya apa yang kita boleh bagikan di TFA adalah harga yang agak murah kepada parents. Sebab bila saya cerita kepada, sebab kita ada jalinan at JV dengan Korea punya education center. Bila kita berborak dengan diorang, dia kata it's quite cheap. Untuk harga kita 700 sebulan ni is quite cheap. It's quite cheap sebab kita memang check diorang punya psychologically, physically, physiologically, dan juga kita check juga bonding, bukan setakat dalam budak tu, bonding parents tu, even parents saya dah tahu dah sejarah mengandung diorang semua saya dah tahu. Okay, even kita macam parent perkataannya, teacher rasa saya ready tak nak mengandung lagi? Aku pula yang jawab, saya katakan saya tak tahu, saya bukan yang berkaitan tentang tu. Sekatilah kalau saya nak kaya, saya kata mengandung masuk ramai-ramai kat TFA. Tapi kalau saya rasa kalau saya kata saya rasa anak tu anak kata, saya kata yang second tu belum ready lagi untuk ada adik. Kalau tanya saya rasa belum lah. Kalau yes lah. Saya tanya mami ready tak? Saya tanya. Jadi kita punya, sebab saya percaya it takes a village to raise a kid. A village means bukan dalam taska sahaja, which is the community, keliling. Community tu bukan community dekat setiap alam sahaja. Community tu termasuk datuk, nenek, makcik, pakcik semua. Jadi kalau macam nenek cuba bagi gadget kepada anak, saya akan panggil nenek tu untuk jumpa saya dekat TFA. Despite of kat mana nenek tu tinggal. Nenek tu nenek tu duduk dekat Perak, teacher. Boleh datang, boleh balik kampung kan. Saya kata masa tu belum PKP lah, bawa nenek dalam sini. Kita akan cakap untuk bulan ni pun, untuk bulan ni dan bulan lepas, saya rasa nenek saya dah jumpa lebih kurang dalam 2 ke 3 orang juga, yang mana kita slow talk dengan nenek tu apa keperluan cucu je. Itulah servis yang kita bagi. Rasanya 700 tu murah ke mahal? Tanya, berbala ke tak? Jadi saya bagi hint ni untuk you all fikir sendirilah. Terima kasih Daya. Terima kasih Teacher Ina. So, yuran bukanlah subjektif jugalah pasal yuran ni kan. Jadi kita sebagai pengusaha taska kena pastikan apa yang kita tawarkan tu terbaik untuk kanak-kanak. Terutamanya pasal pemakanan. Yang paling saya suka pasal bonding tu. Maksudnya kita bukan jaga anak dekat taska je. Tapi kita tahu juga apa yang berlaku di rumah. Sebab kalau kita kat taska sendiri yang buat tapi kat rumah tak buat, so tak menjadi jugalah. Macam saya cakap tadi, pendidik dekat taska adalah ibu bapa kedua untuk anak-anak. Jadinya yang pertama adalah ibu bapa dekat rumah tu. Tu yang paling penting, betul tak? Sorry Daya, bagi saya baca satu ayat ni, sebab ayat ni daripada teladan dan juga teladan sahih daripada Nabi Muhammad. Sebab kita selalu sinkronis tentang ni, iaitu kasih sayang pendidik atau ibu bapa kepada anak merupakan kaedah yang paling baik untuk melahirkan generasi unggul. Kasih sayang adalah tiang asas dalam pendidikan. So saya rasa sesiapa pengusaha ni kena tahu tentang ni. Thank you Daya. Okey, terima kasih Teacher Ina sangat memberi info hari ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada panel ketiga kita. Okey, Puan Ida, kita akan ceritakan pasal yuran juga ni. Okey, saya nak pandangan Teacher Ida sebagai parents lah untuk isu yuran kali ni. Rata-rata parents di Malaysia menaikkan isu yuran apabila mencari taska dengan tadika. Apa pandangan Teacher Ida sebagai parents pula? Gelaran saya dah bertukar kepada teacher ya. Sorry,
Tak apa, it's okay. Sebab ada juga rakan-rakan anak saya, teacher mami. Okey, okey. Dari segi tadi berbalik pada soalan moderator. Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Okey. Sebagai ibu bapa sendiri, okey. Risau tak kalau teacher ni selalu tukar? Sejujurnya masa saya taska sebelum ni, saya berhentikan anak saya immediately dalam masa seminggu sahaja, kerana saya selalu nampak teacher selalu tukar. Sebab saya rasa macam tak sedap hati kan, kita sebagai ibu bapa mestilah nak macam taska tu yang terbaik. Semua ibu bapa mahukan yang terbaik, taska yang terbaik, cikgu yang terbaik. Kita pun macam kenapa teacher ni selalu bertukar? Kita macam fikir-fikir balik dalam masa seminggu, saya survey semua taska yang ada di kawasan tempat tinggal saya. Lepas tu ada yang ambush, ada yang tak ambush. Macam-macam pengalaman saya cari taska ni. Lepas tu kalau dari segi kata parents nak bayar murah. Okey, murah mana? Murah mana yang parents nak bayar ni? Sebab kebanyakan taska rate sekarang rate untuk pengasuh pun dia dah tinggi. Macam taska. Lepas tu taska pun okey, nak maintain rate ni tak nak terlalu tinggi sangat. Lepas tu bila itu taska yang ada TV. Itu kita tak tengok lagi benda-benda lain yang merosakkan pembentukan otak kanak-kanak ni. Lepas tu bila kata parents berkira, sejujurnya saya kata tak perlu berkira dengan rezeki anak ini sebab ia adalah amanah Allah. Lepas tu parents kena sedar sebab kita nak dapatkan anak yang berkualiti, kita mestilah nak dekat taska yang betul-betul child-centered, betul-betul pendidik dia berkualiti dan memahami pendidikan awal kanak-kanak ni. Ada sekali tu kan, anak saya masa tu dia pilih nak pakai baju tidur pagi-pagi. Lepas tu teacher yang memang tak faham pendidikan awal kanak-kanak ni dia tegur. Umairah, kenapa pakai baju tidur pagi-pagi? Kita macam, dah kenapa? Kenapa teacher ni? Kita ni sebagai ibu bapa dah raikan anak kita. Lepas tu kenapa pula macam ni kan? Kita jadi macam sedih lah. Kenapa teacher ni macam ni? Kita sebagai ibu bapa ni dah cari ilmu ni, dah cuba applykan dekat anak-anak ni. Sebab itu saya kata parents tak perlu berkira sebab saya memang tak kisah apa orang kata sebab saya bukan saya saja, saya dan suami juga. Suami saya orang lelaki kan, orang lelaki pun kena juga dengan kawan-kawan dia. Buat apa nak bayar taska mahal? Bayar sebuah Myvi boleh. Dia cakap macam tu, boleh beli sebuah Myvi. Yelah, memang anak saya lebih berharga daripada sebuah Myvi. Sebab kita nak anak kita dapat bermain yang cukup, lepas tu nutrisi yang cukup, lepas tu tak ada spanking dekat daripada teacher sendiri. Walaupun yelah saya pun dulu tak ada ilmu juga, tak ada ilmu dalam pendidikan awal kanak-kanak ni. Saya pun dapat ilmu daripada taska saya sendiri, taska anak-anak saya sendirilah. Itu yang pentingnya. Kita tidak berkira dengan yuran yang mahal. Okey, terima kasih Puan Ida. Saya suka dengan Puan Ida kata pendidikan anak lagi penting daripada Myvi. Sebab sekarang kita nampak orang lagi pentingkan harga kereta mahal berbanding pendidikan anak-anak, betul tak? Okey, jadinya kalau yuran tu mahal tapi kualiti dia tinggi, so apa salahnya keluarkan duit lebih sikit sebab rezeki anak tu akan ada kat mana-mana. Okey, so kita akan beralih kembali kepada Teacher Nur, panel pertama kita. Okey Teacher Nur, soalan terakhir untuk Teacher Nur.
selama Teacher Noh berada dalam bidang ini, pasti Teacher Noh ada pengalaman jatuh bangun dalam memastikan staf Teacher Noh sentiasa berkualiti. Bagaimana Teacher Noh nak memastikan staf yang ada ni sentiasa berkualiti untuk Bagi saya, untuk saya maintain tadi dia punya keyword tadi apa? Maintain untuk saya kekalkan kualiti pendidik kanak-kanak pendidik di TPHG ni, saya sendiri macam setiap bulan kami ada KPI yang dinilaikan oleh para penyelia. Kemudian mereka kami base pada kami punya visi dan misi. Jadi kami buatkan KPI tu. Jadi lepas tu kami ada reward untuk selalunya macam dalam PKP ni kita buat dalam 3 bulan ke kita langsamkan ataupun tapi kita gradekan lah berapa persen yang dia dapat. Kemudian kita reward dia. Apa-apalah yang kadang-kadang bukannya hadiah yang mahal pun. Tudung selai pun mungkin mengembirakan, merasa kuntum ke. Sebab saya suka travel, jadi kalau saya suka angkut saya punya family TPHG ni berjalan sama dengan kalau boleh dengan family diorang jugalah. Lepas tu macam untuk kekalkan lagi, selalunya saya macam semalam dia ada coaching dengan one of our consultant, Cik Annie. Jadi kita ni manusia kadang motivasi kita memang sentiasa turun naik. Jadi kita sama-sama lah saling mengingati dengan kita support each other. Kadang dalam sama share idea untuk sama-sama nak maintainkan kualiti pendidik tu. Lepas tu satu lagi yang penting saya belajar dengan saya punya mentor Teacher Annie, kita trust. Saya nampak bila saya trust mereka lebih yakin. Mereka boleh keluarkan dia orang punya idea. Jadi saya tak menyibuk sangat kat situ di center. Bila mereka confident, kita dah trust kat mereka, automatically dia orang boleh bergerak. So saya jadi pemantau dan penasihat saja dan juga memberi support tu ataupun kalau selepas proses tu saya kalau ada yang tak betul saya kritik lah. Dan macam gambar ni kami dapat anugerah masa 2018. Sebenarnya macam dah mula tau masa tu dah naik 2019. Tapi masa ni tim yang ada tinggal. Ada yang ini je beberapa orang yang kahwin, pindah luar Johor apa semua. Kami dapat anugerah anugerah perkhidmatan terbaik oleh PPD Keluang. Mantan ni Cik Nazai ni. Kami sebenarnya dengan PPD sebab kami rapat, kami area sekolah. Jadi antaranya saya pun bila dah trust tu saya macam ada aktiviti ni saya suruh mereka yang pergi deal. Jadi mereka diberi mereka dapat skill untuk belajar berkomunikasi dengan orang luar. Dengan juga bukan sekadar dalam tu je lah, macam dengan ibu bapa pun mereka boleh sekarang ni bila dah mereka selalu engage dalam PKP ni, kita buat banyak macam aktiviti. Jadi dengan ibu bapa mereka pun dah boleh berkomunikasi dengan baik dan tak perlu harap kat saya. Jadi macam ni kami pergi ke ni kelakar masa ni nak pergi ke Damansara tempat Cina, sampai masuk ke Kuantan cakap dia orang tak pernah pergi masuk Pahang. Seronok cikgu, padahal dah sesat berat ni, padahal jalan balik kampung aje pun. Tapi excited sangat, bawa jalan-jalan lah lama tak balik kampung katnya, sesat sampai ke. Tapi best lah sampai juga. Ini salah satu saya suka bawa cikgu saya. Lepas tu salah satunya lagi kita kita banyak doa lah, mohon kepada Allah sebab nak bina circle ni bukannya ambil masa yang sekejap. Kita hadapi macam-macam, kita kena shoot, kena itu gini. Saya pun baru 2018 ni baru nak bertenang lah, 2019 ni baru nak mula saya punya team yang saya rasa saya boleh trust. Jadi saya buang masa juga lah, banyak masa. Sebab dia banyak melayan emosi sebenarnya. Jadi macam ni kami buat sesi tadabur ke apa, macam dalam salah satu misi TPHG kami ada misi cegas. Jadi kami punya coach cerdas, dia akan buat banyak lah cakap macam tadi kita buat untuk lebih cegas. Bila cikgunya cegas, jadi sebab kita ni bermain, kalau cikgunya belum back, tak gerti, tak explore juga, macam mana kita nak applykan kat anak-anak kan. Jadi kita pun cikgu kena cegas, lebih cegas insya-Allah kot. Jadi kita banyak idea-idea applykan kat anak-anak kita. Okey, ada lagi tak? Saya boleh share.
Okey, terima kasih Teacher Noh. Saya suka yang Teacher Noh kata cergas tu sebab saya pernah ada baca artikel sebuah company ni dia nak company dia pekerja dekat company dia dapat banyak idea, dia ajak pekerja dia untuk hiking. So lepas hiking tu lepas daripada hiking, esok kan meeting, pekerja dia orang akan bagi banyak idea sebab otak dia cergas. Bila kita dah hiking backpacking kan, jadinya macam otak kita bergerak, tu yang boleh membuatkan kita lebih cergas. So sesuailah dengan taska Teacher Noh yang buat play. Alright, seterusnya kita pergi kepada panel kedua kita untuk soalan yang terakhir. Ramai ibu bapa dekat Malaysia ni hanya anggap pendidik di taska tadika sebagai bibik dan hanya basuh berak budak. So bila pendidik pun bila cakap awak kerja apa? Saya pendidik taska je. So macam boleh tak Teacher Ina bagi semangat kepada pendidik taska tadika ni supaya diorang tak anggap kerjaya diorang dalam pendidikan awal kanak-kanak ni rendah dan sebenarnya adalah sama penting dengan profession yang lain. Okay, thank you Daya. Okay, jadi first of all, benda ni memang dah jadi kebiasaan daripada saya tak tahu daripada bila, tapi saya masuk 2007 dulu memang saya berhenti kerja di satu company Swiss untuk buka TFA lah. Memang TFA adalah saya punya childhood dream, which is saya tak ada target pun untuk capai master ke, untuk jadi psikologis ke, atau untuk JV dengan beberapa taska tadika di luar negara, tak ada. Saya buka TFA sebab saya suka bermain, saya suka sekolah bermain dan saya sukakan budak-budak. Dan memang cita-cita saya sebab saya nak main buayan. Tapi sampai sekarang saya tak main buayan. Buayan tak muat dah rupanya. Bila dah buka tak muat pula buayan tu. Jadi macam rugilah dulu tak buka awal-awal lagi kan. Mungkin kena paksa mak saya buka awal dulu boleh main buayan muat saya kan. Jadi saya selalu cakap dengan staff saya, even masa saya parenting, staff ataupun parenting kepada owner, saya kata okay, the first thing first, kita kena ingat respect is kita kena earn the respect. Respect is need to be earned. First, untuk sebelum kita earn the respect, kita kena respect diri kita dulu. Okay? Kalau kita sendiri kata pengasuh taska je, jadi je itulah yang jawab akan nampak. Jadi kita kena keep in mind. Sebenarnya benda ni saya tak nak sebut dah hari ni, rupanya kena sebut juga. 90% okay, 90% otak manusia berkembang pada usia bawah 5 tahun kalau psikologis dan neurologis katalah. Tapi dalam Islam kita percaya bawah 7 tahun adalah masa untuk bermain di mana untuk membina jiwa seseorang manusia. Okay? Banyak kajian mengatakan 3 tahun dan ke bawah adalah apa exposure yang kita bagi 3 tahun dan ke bawah adalah apa yang mereka akan jadi pada 18 tahun ke atas. Banyak kajian. Kajian ni bukan kajian yang kaji 2-3 orang, tak. Kajiannya yang kaji beribu-ribu orang yang mengikut orang tu sehingga usia diorang 65 ke 68 tahun. Okay? Jadi dia kajian tu bertahun-tahun. Even pengkaji tu pun bertukar-tukar orang. Pengkaji tu pun dah meninggal, tukar orang baru, meninggal, tukar orang baru. Jadi kajian ni memang dibuat sangat relevan. So kita kena keep in mind. Kita kena keep in mind yang kita ni memegang 90% otak manusia. Bukan saya kata kita Tuhan, tak. Kita terlibat dalam proses tu. Jadi suka atau tidak, sama ada kita pengasuh ke, kita nenek ke, nak jaga cucu ke, nak jaga anak ke, nak jaga anak sendiri ke, anak orang ke, kita adalah individu yang terlibat dengan 90% otak manusia. Itu adalah hakikat yang hakiki. Nak jaga hakikat yang hakiki. Okey. Macam yang tadi saya baca tentang karakter dan juga riwayat Nabi Muhammad SAW. Nabi juga ada menyebutkan tentang kasih sayang ni. Kasih sayang ni adalah sesuatu yang tunjang kepada pendidikan. The first thing first, dia kata kasih sayang tu mesti wujud dalam diri sendiri. Kita kena sayang diri kita, kemudian baru kita boleh sayang orang. Sama macam respect need to be earned. So kalau kita tak nak orang pandang kita jadi sebagai pengasuh je, kita pun kena percaya yang diri kita bukan pengasuh je. Okay? Dan saya tak panggil diri saya pengasuh je. Saya kata saya yang akan mengubah anak tu sama ada dia menjadi manusia atau tidak. Manusia atau robot, you choose.
Kalau parents kata saya nak yang terbaik untuk anak, yes, parent akan kata yang terbaik untuk anak. That's why you hantar dekat kami sebab kami adalah mereka yang tahu apa yang terbaik untuk anak tu. Dan kita sesuaikan dengan gaya hidup anak tu. Okay? Kalau kita hanyut dengan permintaan parents, saya nak anak saya mesti minum susu pada jam 9, 11, pukul 1, macam setiap 2 jam. Bila kita tanya anak tu umur berapa? Anak tu umur 3 tahun. No, 3 tahun kena stop. Kita akan stand dengan hujah. Nah, of course kita kena tahulah. Sebagai pendidik kita kena berilmu. Berilmu tu bukan maksud berilmu tu mesti ada ilmu yang on certificate, tak. Berilmu tu adalah ilmu yang sahih. Ilmu yang sahih yang sepatutnya kita amalkan. Ada sertifikat tampal kat dinding penuh macam wallpaper. Saya ada pergi tempat yang penuh dengan wallpaper. Bila saya sebut pasal 90%, itu pun ada tengok, ada ambil diploma, ada ambil degree. Ini very basic. Saya kata saya tahu 90% ni belum saya ambil diploma dalam awal kanak-kanak. Saya baca dalam buku. Ada buku kat sebelah semalam bawa kelas. Dalam buku ni, dalam buku tak nampak pula buku yang saya baca masa mula-mula sebab saya minat nak buka ECCE. Takkan itu pun you all tak tahu. Nampak di dinding macam berilmu, tapi di jiwa adalah kosong. Itu yang saya kata respect need to be earned. Respect tak boleh tu. So kalau ada pengusaha kat sini, the first thing first, you kena earn dulu sendiri. So tengok dalam diri. Saya tak earn sebab apa? Sebab saya kurang ilmu. Tambah ilmu. Sebab saya kurang keyakinan. Saya gagap. Saya nak cakap saya gagap. Saya tak ada cakap macam Cik Gina. So, banyakkan praktis, jumpa orang. Jangan put alasan. Kita kena cari jalan. Itu saya selalu bebel. Jangan cari alasan, cari jalan. Jangan cari alasan, cari jalan. Jalan mesti ada. Jalan mesti ada, hanya kita nak cari tak cari. So, untuk pengasuh, saya rasa stop to call you all pengasuh. Kena call diri adalah pendidik ataupun practitioner. Kalau di TFA kita panggil play dictioner. Okay? Ataupun nak panggil cikgu ke whatever. Orang kata saya bukan cikgu, saya mengajar. Siapa kata bermain itu adalah belajar bawah 7 tahun. Kalau dia kata kat sini tak belajar ke? Yes, belajar, bermain. Lepas tu kita boleh defend lah kita punya kenyataan tu. So, you like it or not, selagi you terlibat bawah 7 tahun, awak-awak semua kat sini, pandang kamera semua, awak-awak semua kat sini adalah yang pegang 90% otak manusia. Even ada neurologis kata 95% otak berkembang bawah usia 5 tahun. Awak dah memang dah confirm akan pegang 90% otak. Awak tu lagi hebat daripada lecturer dekat kolej yang hanya pegang 10% saja perkembangan. Awak semua ni, stop kata diri pengasuh. Stop kata diri saya jaga budak je. Okay? Kita tak jaga budak je, kita jaga 90% otak manusia. Itu yang saya boleh katakan, Dayah. Thank you, Dayah. Alright, sama-sama. Terima kasih Teacher Ina. Saya suka tu sebab saya pun dari bidang taska dengan tadika ni, saya tak merasakan diri saya pendidik je. Saya adalah pendidik. Tak ada je tu. So harap pendidik yang ada kat sini boleh tukar mindset tu lah. Biar orang pandang rendah kat kita, tapi kita tahu kita pendidik yang berilmu, yang ada ilmu, bukan sekadar jaga budak dan basuh berak je. Okay? Seterusnya kita pergi ke panel kita yang ketiga, Puan Ida, untuk soalan terakhir. Saya pasti setiap ibu bapa nak yang terbaik untuk anak-anak mereka. So boleh Puan Ida beritahu kenapa penting kita cari tempat yang berkualiti dan pengusaha dan yang mempunyai pengusaha dan pendidik yang berkualiti. Okey, terima kasih Puan Moderator. Tadi sebab biasanya kan kita ni parents, saya bila dah ada ilmu pendidikan awal kanak-kanak ni, saya mesti macam tak sedapnya hati kalau anak kita ni dekat orang lain yang kita tak percaya. Kita tak percaya sama ada anak kita diberikan gadget, TV atau handphone, ataupun diberi jajan yang tentunya makanan tak bernutrisi. Adakah anak kita cukup main 5 ke 8 jam sehari? Jadi saya sebagai parents sendiri nak kata apa, pentingnya kita cari tempat berkualiti ni, kalau berdasarkan pengalaman saya kan, saya sebelum ni kita cerita macam masa PKP 1.0 dulu lah, semua orang duduk dekat rumah, semua orang stres.
Kita tak sedar pun anak-anak kita stres. Kita fikir macam masa tu anak saya merengek-rengek, nak duduk dekat peha. Lepas tu nak suruh layan dia. Masa tu saya rujuk dekat pengusaha taska anak-anak saya. Masa tu dia kata regression. Kita ni parents masing-masing kerja ada bukannya ahli dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak ni kan. So masa tu pengusaha tu memang nasihat lah untuk mengatasi masalah anak saya. Masa tu pengusaha tu cakap bawa pergi nature seminggu. Lepas tu saya macam seminggu? Cuti ni, aku kerja ni macam mana nak ambil cuti ni? Lepas tu bila deal kata tak apalah kita pergi, saya join dululah camping dalam 3 hari. 3 hari, lepas tu masa tu saya macam aku nak buat juga untuk anak aku ni. Memang kena settle juga masalah anak ni. Lepas tu memang saya berterusan bawa kepada masa outdoor dan nature. Masa ni kalau boleh tengok dekat sini, masa ni anak saya lepas PKP 1.0 bawa pergi tengok gajah, takut gajah. Ini Humaira yang perempuan ni, dia memang takut. Lepas tu bila saya memahami sendiri pendidikan awal kanak-kanak, saya dah tak kisah dah anak-anak saya panjat kitchen cabinet. Saya untuk masa ni nak sambut hari jadi anak saya yang ke 4 tahun, saya memang dapat nasihat secara langsung dan terus daripada owner taska anak-anak saya sekarang. Dia selalu mengingatkan saya, jangan lebihkan material daripada bonding. Jangan lebihkan material daripada bonding. Maksudnya kalau macam kita sambut birthday ni, sambut hari jadi, kita selalu nak bagi hadiah lah. Hadiah tu mestilah material kan. Masa tu pengusaha tu nasihat saya, dia kata buat kek sama-sama. Saya fikir balik, minat nak baking, tapi masa kita bekerja kan dari pagi hingga petang macam mana, lepas tu nak cari masa nak buat kek sama-sama dengan anak. Lepas tu memang masa ni kami buat sama-sama, kami raikan anak-anak, dan masa tu memang anak-anak happy lah, gembira sangat dapat buat kek sama-sama, kira tercipta memori bersama gitu. Lepas tu memang masa tu bagi saya untuk pentingnya parents mencari child center dengan pengusaha dan pendidik yang berkualiti, kerana it takes a village to raise a kids. Masa tu yang ni saya terlibat dalam camp parenting. Masa tu pertama kali saya bersama-sama teacher-teacher dan pengusaha sendiri, kami duduk sama rendah, duduk berbincang dalam hujan sampai banjir, memang basah seluar masa tu. Kita sama-sama berbincang untuk mendapatkan kata sepakat antara pengusaha, pendidik dan ibu bapa sendirilah. Sebab ibu bapa ni kebanyakannya pandangannya, aku hantar anak aku pergi taska, kau jaga. Kita tak boleh macam tu. Kita kena sama-sama. Kita nak lahirkan anak yang berkualiti, memerlukan semua orang. Maknanya it takes, macam Teacher Ina cakap tadi, it takes a village to raise a kids. So parents buka mata, buka minda, jangan berkira, sebab bawah 7 tahun ni sangat penting untuk kanak-kanak, dan sangat penting untuk kita dapatkan circle yang baik dengan mencari tempat berkualiti, pendidik berkualiti, barulah kita dapat lahirkan anak-anak yang berkualiti dan self-direct. Itu saja pada saya. Okey, Puan Ida.
Apa ni yang saya nampak Puan Ida banyak belajar daripada Taska sendirilah. Maksudnya macam daripada tak tahu kepada tahu ilmu yang betul dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okay, tu saya sukalah sebab bukan sekadar just hantar anak dah kau jaga. Betul tak? Selalu orang buat macam gitulah. So harap lepas ni parents-parents di luar sana bila hantar anak kena pastikan anak dijaga dengan baik dan pastikan tempat tu ada ilmu yang betul dalam pendidikan awal kanak-kanak sebab ilmu banyak kan sekarang, so kita kena pilih jugalah. Okay, kita dah sampai ke akhir sesi. Cuma sebelum tu saya nak ambil beberapa soalan. Yang saya nampak ni ada satu soalan nak parents, Puan Ida sebagai parents untuk jawab berkenaan dengan baju tidur tadi. Kejap. Okey, bukankah kita sebagai teacher perlu mendidik? Contohnya pemakaian uniform. Perlukah kita meraihkan jika anak nak pakai baju tidur? Sebagai teacher, kita akan pujuk anak didik untuk biasa dengan pemakaian uniform sebab next level tadika atau sekolah wajib pakai uniform. Boleh bagi pencerahan tak? Maksudnya kat Taska dengan tadika kan banyak mengenakan uniform. Jadi apa pendapat Puan Ida tentang perkara ni? Terima kasih atas soalan tersebut. Apabila saya memahami sendiri, kita raikan pilihan anak. Bila kita raikan pilihan anak, saya cuba buat dekat anak saya. Masa tu anak saya nak pakai sweater bulu-bulu lengan panjang. Pergi flying fox dekat Taman Botani. Dalam hati, ya Allah, menahan je aku ni. Tak panas ke. Kita biarkan, kita raikan. Masa tu, kenapa? Kenapa bila saya raikan anak saya tu dekat flying fox tu, sampai situ saya tak perlu paksa dia pun, suruh dia cuba sendiri, dia naik tangga tu sendiri dan dia cuba dulu naik flying fox sendiri seorang, dia tak tengok pun mana-mana sebab masa tu kami je naik flying fox. Ini berkaitan dengan confidence level anak, kita bagi kepercayaan dekat anak. So nanti anak akan lebih confident. Lepas tu kalau nak kata nanti dekat sekolah kan pakai uniform. Okey, dekat Taska saya sekarang ni pun ada je sediakan uniform. Tapi saya bagi pilihan dekat anak-anak untuk pilih sendiri nak pakai uniform ke nak pakai apa-apa baju. Suruh dia orang pilih sendiri. Kalau nak kata macam sebab apa yang saya faham tentang dalam ilmu pendidikan awal kanak-kanak ni, bila dah umur 6 atau 7 tahun, minta maaf, saya otak kanan mula matang dan logik tu datang. So kita boleh terapkan sedikit demi sedikit peraturan di mana sekolah. Sekolah kita kena pergi sekolah kena pakai uniform. So kita raikan anak-anak lah. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih Puan Ida sebab saya punya Taska pun ada uniform tapi kita memang tak tetapkan lah. Kalau udah pakai, kalau tak nak. Kecuali kalau ada event lah kita suruh pakai. Jadinya terjawab ke soalan Puan Fauzana tadi? Saya harap menjawab lah ya. Lagi satu untuk Teacher Ina, ada request untuk tengok buku tu balik. Buku yang Teacher Ina tunjuk tadi tak nampak kan? Boleh tak Teacher Ina tunjuk balik? Okey, tajuk dia Sayangku, betul tak? Okay, buku ni keluaran Fekra. Saya tak tahu buku ni ada lagi ke tak sebab buku ni adalah buku first yang saya baca selepas saya minat sangat dengan ECCE pada tahun 90-an. Mungkin ada yang tak lahir lagi masa tu. Saya dah lahir dah. Jadi saya bonus untuk saya lah dapat baca buku ni. Buku ni ada banyak siri, bukan satu, ia ada banyak. Okay. Tapi sekarang ada banyak dah buku kat pasaran. Cuma buku ni adalah the first book yang saya baca berkenaan awal kanak-kanak. Keluaran Fekra. Kalau ikut sejarah pun memang Fekra terlibat dalam pendidikan awal kanak-kanak dekat Malaysia untuk permulaan. Oh, sekarang dah tak ada ke? Untuk yang Fekra. Saya tak sure buku ni masih lagi ada atau tidak sebab yelah tak tahu kan. Tapi tengok kat pasaran memang tak ada lah.
Itulah Mungkin tajuk dia dia reprint sayangku. balik ke tak tahu. Tajuk dia sayangku betul. Sayangku ada, Alright. So, sayangku ada 5 buku. okay, boleh try carilah. Kalau tak ada tu mungkin boleh PM Teacher Ina dan minta Teacher Ina jumpa ke macam mana. Sebab saya pun nampak berminat dengan buku tu. Okey, terima kasih. Kita tengok ada lagi tak soalan sebelum kita akhiri. Okay, so far saya rasa tak ada. Okay. So, Daya, boleh tak saya nak jawab sikit untuk pakaian baju tadi? boleh. Pasal uniform tu. Sebab sebagai owner taska tadi, owner play school kan. Jadi okey, baju macam contoh dekat TFE kita sediakan baju. Tapi baju tu masih lagi pilihan. Kita sediakan baju tu yes untuk kanak-kanak faham apa itu uniform. Tapi mereka tetap ada hak untuk memilih mana mereka nak pakai, mana mereka tak pakai. Keep in mind dalam Islam ajaran untuk mengajar anak-anak bersolat. Solat bukan solat sunat solat subuh sampai ke isyak tu start pada usia 7 tahun. Itu adalah tiang agama pun kita start pada usia 7 tahun dan ke atas. Jadi saya tak rasa benda-benda remeh seperti baju ni kita patut statikkan pilihan tu mesti dipakai baju ni, pakai baju ni. Supaya sebab benda tu just untuk pengenalan sahaja. Ada juga parents yang kata rugilah teacher, anak saya pakai baju lain, beli baju kat TFA 3 helai dapat tapi seminggu pakai baju lain. It's still an option. Kita bagi mereka pilihan. Macam kita pergi kedai makan kedai nasi ayam. Sekali kita tak makan nasi ayam kedai tu. Dah datang kedai makan nasi ayam legenda, kita pergi makan mi soup pula. Tapi kita diberi pilihan, which is kita boleh makan nasi ayam tapi kita masih ada pilihan untuk makan benda lain. Even kita boleh makan kedai sebelah, hantar ke kedai kita pun, hantar ke tempat kita pun boleh. Pilihan tu wujud untuk semua individu termasuk kanak-kanak. Okay, thank you. Okay, terima kasih Teacher Ina atas pencerahan tu. Okay, saya rasa kita dah sampai ke penghujung. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada panel kita, Teacher Noh, Teacher Ina dan Puan Ida atas perkongsian hari ini. Saya rasa semua penonton dapat banyak ilmu hari ini termasuklah diri saya sendiri. Moga perkongsian daripada panel-panel kita memberi manfaat kepada semua. Okey, dengan itu saya sudahi majlis kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Terima kasih semua untuk hari ini. Assalamualaikum. Belum tu kita nak ambil gambar. Oh, lupa. Okay, sorry. Kita nak ambil gambar dulu. Boleh semua buka kamera? Sekejap Okay, boleh buat gaya bebas. Okay, sekejap. Kira ya. Supaya semua orang tahu bila gambar diambil. Okay, siapa ambil? Kak Daya Roslan ni? Ya saya. Alright. Semua orang boleh on camera ya? Okay, 1, 2 3. Okay, kejap. Sebab ada 3 bahagian. 3 page sekejap ya. Satu, 2, 3. Okay, yang page yang terakhir kejap buka kamera. Satu, 2, 3. Okay, dah. Alright.
Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Selamat berhujung minggu. Bye-bye. Bye. Bye. Novi kat luar ni. Bye-bye. Maya. Bye-bye. Bye. Siapa tu? Bye-bye. Bye-bye. Bye. Terima kasih Kak Rabiatul kan. Bye-bye. Terima kasih Mama, Kakak Huzain, Abang Huzain dan juga Kakak Humaira ni. Tadi semua excited tengok gambar kakak dengan abang. Oh ya ke? Terima kasih. Bye-bye. 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 Puan Wahidah.